Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 1 Ogos 2020. Sabah merekodkan satu kes kematian dikesan positif COVID-19 di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu semalam menjadikan angka korban meningkat kepada 8 kes. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kes kematian ke-125 itu merupakan kes jangkitan dalam negara membabitkan lelaki warga Filipina berumur 64 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung. Mangsa mempunyai gejala demam, batuk dan sesak nafas pada 25 Julai lepas namun tidak mendapatkan rawatan. Pada 29 Julai lepas, mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri, kemudian dibawa ke Hospital Queen Elizabeth sebelum disahkan meninggal dunia dan ujian saringan menunjukkan positif COVID-19. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, kes baharu itu dikesan di Mukim Kepayan Pinampang, menjadikan jumlah kumulatif positif COVID-19 kini 398 kes. Manakala tiada kes sembuh dilaporkan dan jumlah kes aktif yang sedang dirawat di hospital berpakar negeri ini kekal 15 kes. Kota Kinabalu dan Pinampang masing-masing 4 kes, Tawau 2, manakala Lahad Datu, Tuaran, Sandakan, Kota Belud dan Papar masing-masing 1 kes. Proses menyiapkan pelitup separuh muka untuk diagihkan ke sekolah-sekolah terpilih di Sabah sedang giat diusahakan syarikat berkaitan kerajaan. Bosset DCNS Naval Corporation BDNC ia akan diagihkan ke sekolah-sekolah terpilih berdasarkan rekod murid yang mempunyai bilangan murid daripada golongan P40. Ketua Jabatan Kualiti Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar BDNC Sujangi Jaafar berkata, usaha itu selaras dengan tanggungjawab sosial korporat syarikat berkaitan kapal selam itu bagi membantu kerajaan menangani penularan COVID-19 yang masih belum berakhir. Beliau berkata pihaknya sedang giat menyiapkan pelitup separuh muka itu bagi membantu murid-murid sekolah yang kurang berkemampuan mempunyai keperluan asas itu yang menjadi norma baharu dan harus dipatuhi semua orang. Sujangi juga mengalu-alukan langkah kerajaan menguatkuasakan pemakaian peralatan perlindungan diri PPE itu sebagai langkah mengatasi penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Marudu ketika diminta mengulas lanjut mengenai perkara itu. Sujangi berkata pihaknya sedia memberikan bantuan kepada mana-mana pihak yang memerlukan bantuan kebajikan sebagai tanggungjawab sosial korporat kepada masyarakat khususnya golongan miskin dan daif. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah akan menyiasat dakwaan kononnya terdapat beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah telah ditawarkan wang dan jawatan untuk melompat parti. Menurut pengarahnya S. Karunaniti dalam kenyataan media, SPRM Sabah telah menghubungi Adun yang dipercayai terlibat baru-baru ini. Hasil interaksi tersebut, Adun terlibat enggan membuat laporan rasmi kepada SPRM dengan alasan tiada sebarang transaksi rasuah yang berlaku ketika ini. Bagaimanapun, SPRM Sabah akan terus menjalankan siasatan dan bersedia menerima aduan serta maklumat berkaitan daripada mana-mana pihak yang terlibat. Manifesto potensi dan kredibiliti calon berperanan penting bagi mendekati hati rakyat dalam pilihan raya negeri Sabah menanti. Menurut pensyarah kanan Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad, gabungan parti yang akan bertanding juga perlu tampil dengan manifesto yang lebih telus bagi memenangi hati rakyat khasnya pengundi. Rakyat mahu sesuatu yang dapat memulihkan diri mereka dari sudut ekonomi. Rakyat mahu diri mereka ini dijamin dari segi keselamatan, termasuk dalam konteks kesihatan. Jadi, kalaupun ada manifesto baru khusus untuk PRN 2020 di negeri Sabah ini, dua perkara ini perlu dijadikan asas dalam penawaran kepada rakyat. Dr. Syahrudin menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temubual eksklusif di Kota Kinabalu. Mengulas pembubaran DUN Sabah, beliau berkata langkah itu memberi peluang kepada kedua-dua parti untuk mempraktikkan sistem demokrasi dengan lebih telus daripada pelbagai perspektif. Katanya lagi pihak akar umbi, pemimpin politik, pekerja parti dan kerajaan negeri juga perlu bekerjasama
dengan agensi kerajaan berkaitan untuk mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara sepanjang pilihan raya nanti. Khamis lalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal membubarkan DUN Sabah selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Datuk Mahiruddin. 6 ekor lembu dikorbankan dalam program sembelihan korban Aidiladha Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Papar. Program secara bergotong royong itu disertai kira-kira 50 peserta. 6 ekor lembu berkenaan disumbangkan para peserta program. Menurut Pengarah Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Negeri Haji Samin Ongki, daging korban berkenaan akan diserahkan kepada anak-anak yatim, golongan asnaf dan warga emas di daerah Papar. Rumah Anak Yatim As-Sakinah mempunyai 36 pelajar, mereka semua akan mendapat agihan ini. Selain daripada itu, ada juga anak-anak yatim dan asnaf yang tinggal di luar rumah anak yatim di sekitar daerah Papar ini juga akan mendapat daging kurban nanti. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di perkarangan Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Papar. Tidak seperti tahun sebelumnya, program kali ini dilakukan dengan suasana norma baru. Dengan kekangan PKP, PP, jadi kami kena berhati-hatilah dengan keselamatan semua yang hadir dan peserta-peserta dengan sukarelawan kami. Kena berhati-hati. Saya sudah lebih daripada 3-4 kali lah saya ikut berkorban di Rumah Anak Sakinah inilah, dan berharap lebih ramai lagi akan terus serta bersama kita berkorban di Rumah Anak Sakinah supaya ramai lagi mendapat manfaat daripada korban pada setiap tahun, insyaAllah. Tahun ini merupakan tahun kelima Rumah Anak Yatim berkenaan mengadakan program ibadah korban sempena Aidiladha. Walaupun ibadah korban dilakukan dalam keadaan kebiasaan baharu berikutan pandemik COVID-19, namun ia tetap memberi kegembiraan dan bantuan kepada golongan kurang berkemampuan. Pelaksanaan ibadah korban juga mewujudkan nilai saling bantu-membantu dan mengeratkan silaturahim yang sangat dituntut dalam agama. Ini jelas kelihatan dalam ibadah korban di Masjid Nurul Awal Kampung Sungai Apas, Tawau. Majlis berkenaan dihadiri Ketua Bersatu Bahagian Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, yang turut menyampaikan sumbangan 14 ekor lembu korban di 14 perkampungan kawasan Apas dan pasukan keselamatan di Tawau. Sementara itu, jemaah yang menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Al-Kausar Tawau mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Bercakap kepada pemberita RTM, pengurusi Masjid Al-Kausar Haji Khalid Tahir berkata, jemaah yang hadir diperiksa suhu badan dan dipastikan memakai pelitup muka sebelum dibenar memasuki masjid. Kita bekerjasama dengan daripada Angkatan Pertahanan Malaysia, APM, dan juga pihak polis. Begitu juga dengan Syubha wanita kita, Masjid Al-Kausar. Pekerja Masjid Al-Kausar, Imam, Bilal, segalanya bertungkus lumus untuk menyiapkan SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Ahlul Agama Islam Negeri Sabah. Tinjauan RTM mendapati aspek pematuhan terhadap SOP terus diberikan keutamaan pihak pengurusan masjid. Atlet olahraga negara Rezam Shah Wan Sofian berazam untuk beraksi di pentas sukan Olimpik. Rezam Shah yang merupakan pelari 110 meter berpagar lelaki negara yakin mampu melepasi kelayakan masa yang ditetapkan di peringkat Olimpik iaitu 13.32 saat. Untuk mencapai matlamat itu, Rezam Shah berkata beliau kini berlatih sendiri bagi memperbaiki pencapaian rekod terbaiknya 13.67 saat. Beliau juga kemungkinan akan melanjutkan latihan di pusat latihan Jerman antara 2 hingga 3 bulan jika keadaan mengizinkan. Saya sekarang still training. Okey, mungkin untuk ini tahun memang tidak competition, memang semua di dunia pun memang competition tidak dibatalkan. The qualification will open on December. So now I have to try to keep my fitness lah. Ketika ditemui RTM di Keningau, Rezam Shah memberitahu satu lagi cara untuk melayakkan diri ke Olimpik adalah tersenarai dalam 40 terbaik dunia. Baiklah.
Apa yang paling penting dalam norma baharu? Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Mengapa? Penjarakan sosial boleh mengelakkan sentuhan antara satu sama lain. Wabak COVID-19 boleh merebak melalui titisan cecair daripada batuk, bersin ataupun nafas individu dijangkiti. Pastikan anda menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Jika membuat pembayaran di kaunter, gunakan kemudahan elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit atau e-wallet. Adakah anda tahu siapa pembawa virus COVID-19? Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kami warga kerja RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Saya Nur Hazi Maradik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.